Pika Esports menentang dengan tim Dragonica. Seperti mana Syamil katakan, kedua-dua tim ini adalah tim yang sangat-sangat konsisten. Saya sendiri lihat di mana mereka bertembung dengan tim profesional MPL sememangnya. Satu side yang tidak boleh dilupakan. Walaupun mereka adalah semi-pro, tetapi seperti mana pernah dikeluarkan statement oleh Link Eza sendiri, tim yang semi-pro ini ada daripada mereka yang telah pun boleh mencapai ke tahap yang profesional. So, di sinilah langkah mereka untuk menjadi tim yang profesional di masa akan datang. Mari kita sama-sama saksikan draft di antara Pika Esports menentang dengan tim Dragonica, di mana Pika mereka telah pun mengeluarkan Matilda dan juga Selina, manakala Dragonica mengeluarkan Hayabusa dan juga kemungkinan besar hero seperti Eve akan dikeluarkan, tetapi Johet yang akan diberikan sebagai satu keutamaan. Ya, betul tu. Pemilihan untuk pengeluaran Selina ini disebabkan kedua-dua mereka mempunyai pengguna Selina yang baik. Untuk Pika Esport mereka ada Angelo, dan tim Dragonica mereka ada Pian. Tapi walau bagaimanapun ketika ini tim Dragonica mereka ada Yin Sanshin kalau mereka nak ambil ketika ini, sebabnya pasukan Pika Esport dah ada Yif. Jadi hero saja Yi Sanshin dan juga Pakito akan digunakan oleh tim Dragonica, dan Pika Esport mereka akan mendapatkan Link, mungkin Esmeralda boleh diambil di sini untuk match up berhadapan dengan Pakito. Tapi kita akan lihat apakah pilihan mereka. Adakah mereka akan kuncikan terlebih dahulu Roma juga dekat sini, sebab pemilihan Roma mungkin berkurangan. Kalau mereka nak guna hero support mungkin agak sedikit sukar, tapi mereka kuncikan terlebih dahulu pengambilan Brody, bukan Clean ketika ini, sebab Brody boleh berhadapan dengan Clean seperti mana kita lihatkan di pasukan Homeboys menentang pasukan Orange sebentar tadi. Tim Dragonica pemilihan hero yang terakhir, mereka kata okey, tutup Clean, orang akan pakai Aldous untuk menentang pasukan Pika Esport kali ini. Tapi memang Aldous ini adalah satu counter untuk Link ya guys. Sebab apa, dia punya chase fade tu mampu mengejar mana-mana hero saja, tak kisahlah Link ke Brody ke. Cumanya perlu bermain dengan lebih berhati-hati sekiranya Aldous ingin mengejar Link. Sebab apa? Link ada Tempest of Blade, mampu mendapatkan imunisasi daripada segala sisi dan juga segala damage. Dengan itu wajarlah Aldous ini dibawa masuk selaku late game punya hero dan akan diletakkan sebagai gold laner. Tetapi daripada ban hero yang ketiga ataupun pengharaman hero yang ketiga, side daripada Pika Esport mereka seperti sudah baca draft yang akan dibawakan oleh Dragonica, lantas sahaja mengeluarkan Estes daripada permainan. Tetapi Dragonica still lagi ada Rafaela jika mereka ingin membawa masuk meta support ini. So adakah kita akan lihat Rafaela ataupun mereka akan mengambil Florin? Agak menarik draft yang diambil oleh Dragonica sekarang ini. Ya, Florin satu pemilihan hero yang baik. Dia ada ultimate yang boleh sahaja universal heal, dan kekuatan Florin terletak di mana early game dia akan memberikan advantage kepada siapa hero yang dia boleh pilih. Kemudian dengan adanya Florin, pergerakan mereka juga akan menjadi dengan sedikit pantas untuk melakukan rotation. Tapi Pika Esport ketika ini mereka akan lock terlebih dahulu Cho dan juga Barat. Tim Dragonica mid laner mereka akan terus sahaja mendapatkan Kagura terlebih dahulu, di mana satu lagi hero yang sering digunakan favorite pick untuk Pian mendapatkan Kagura. Alright, kita dah lihat bagaimana pasukan daripada Homeboys dengan melakukan combo Johet dan juga Eve sememangnya sangat sukar untuk melakukan pick off. Sekarang ini Dragonica mereka juga melakukan sama seperti apa yang Orange Esport lakukan, di mana tiada hero pick off melainkan ada hero support selaku Roma dan juga Mesh sebagai mid laner. Jadi mampukah dua orang ini melepasi benteng pertahanan yang akan disetupkan oleh Pika Esport dengan adanya Cho selaku pick off dan juga dengan adanya Eve yang akan memperlahankan pergerakan pihak musuh? Ini juga yang akan memberikan persoalan yang begitu besar sekali untuk pasukan daripada tim Dragonica. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, mari kita masuk ke dalam game yang pertama di antara Pika Esports menentang dengan tim Dragonica. Dan diingatkan, ini adalah lower bracket. Siapa yang tewas, mereka akan tersingkir di dalam best of 3. Juga jangan lupa untuk join giveaway sepanjang live stream ini berlangsung, sebanyak 10,000 diamond yang akan disediakan kepada pemenang-pemenang. Jadi cara nak menangnya mudah saja. Anda pergi ke link yang tertera di dalam description live stream ini ya. Yap, dan kita lihatkan pasukan Pika Esport mereka akan bermain sedikit agresif daripada Cho sendiri.
yang digunakan oleh Pika Walkers untuk melihatkan di manakah kedudukan Ahmad Daiko yang memulakan farming terlebih dahulu. Little Wanderer akan diberikan secara percuma kepada pasukan Pika Esport buat masa kini kerana Ahmad Daiko telah dipaksa untuk menggunakan Retribution. Terus sahaja di bahagian atas, Florin akan menemani Abumon yang menggunakan Aldous. Jadi pada awal game memang Abumon yang menggunakan Aldous ni sebenarnya perlukan satu penjagaan yang rapi supaya dia tak dibuli oleh Brody di bahagian lane dia sendiri. Inilah kelemahan Aldous apabila bertemu dengan Marksman. Pada fasa early game ini sememangnya Aldous tidak boleh berbuat apa-apa daripada segi damage dan juga daripada segi pick off. Langsung bukanlah kelebihan diberikan kepada Aldous. So apa yang Aldous boleh buat adalah melakukan farming sahaja, mendapatkan stacking, dapatkan minion. Walaupun daripada segi mana Aldous memakan lebih banyak mana berbanding dengan Brody, tetapi pastinya Abumon akan bermain dengan sehabis baik. Lihat tumbukan Fate sekarang ini hampir saja mendapatkan kill ke atas Pika Walkers dan juga Soul Manoy. Tetapi Mountain Choker digunakan untuk mendapatkan vision dan juga mendapatkan damage terhadap hero-hero daripada pasukan Pika Esport. Ya, terus saja mereka akan bergerak ke arah bawah kerana Turtle Respawn ada dekat lane tersebut. Boy Yimon perlu berundur terlebih dahulu, sekurang-kurangnya dia dah cutting lane juga. Ataupun ketika ini mereka akan bermain dengan sedikit agresif. Barat cuba untuk meresetkan Turtle tersebut dan nampak tak dia memperlahankan pergerakan Turtle untuk membiarkan Kimin mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Pika Walkers dia masih lagi belum ada the Way of the Dragon, jadi dia perlu berhati-hati untuk melakukan sebarang engagement. Tapi Angelo ketika ini dicari cross. Hampir sahaja yang overtime mendapatkan Angelo terlebih dahulu dan juga daripada Kimin agak sedikit lewat tiba untuk mendapatkan kill terhadap Pian sebentar tadi. Tetapi itulah dia Abumon dengan Chase Fade berjaya untuk mendapatkan first blood terhadap Angelo dan juga sekarang ini so still digunakan cubaan untuk melakukan tumbukan demi tumbukan, tetapi Temple Sorbet telah digunakan cubaan untuk menjatuhkan Abumon. Abumon masih lagi ada shield untuk menjatuhkan Kimin. Wow. Bagaimanakah League ini tewas di tangan Aldous? Satu hit saja lagi diperlukan dan juga lihat bagaimanakah Mamba tak boleh buat apa-apa. Beliau akan terkorban dengan yin yang overturn yang dikeluarkan daripada Pian. Ya, dan terus saja dikorbankan sebentar tadi penggunaan pasif Abumon bermain Aldous dengan sangat-sangat baik, tapi the Way of Dragon kepada Boy Yimon, adanya ultimate daripada kita punya hero support yang baru iaitu Florin dengan belum berjaya untuk membiarkan Boy Yimon untuk terus hidup, dan Turtle yang pertama dimiliki oleh pasukan Team Dragonica. Permulaan yang baik untuk pasukan ini sih. Cross. Yep. Ya, okay. Seed ni tim dia. Okay, faham. Alright. So, kita lihat sekarang ni ya, Team Dragonica sekarang ini mereka mempunyai permulaan yang baik ya, Sif. Dengan Turtle diberikan kepada mereka yang overturn daripada Pian tadi, memberikan damage yang kuat. Tetapi sekarang ini Temple Sorbet terpaksa digunakan daripada Kimin untuk mengelakkan damage yang dikeluarkan daripada Team Dragonica. Sementara purple buff akan diambil oleh beliau pada ketika ini. Chase Face sekarang ini Abumon. Dia cuba mengejar Soul, tetapi beliau hanya digunakan Soul Fade untuk mengejar Soul. Okay, ini satu perkara di mana Abumon punya ultimate nama Soul Fade. Nama Soul pun Soul. So sekarang ni macam mana? Tapi lihat bagaimana Abumon, dia menggunakan Soul Steel untuk menumbuk Soul dengan begitu berkesan sekali. Dan ya, lihat sekarang ini pasukan daripada Pika apa yang mereka boleh lakukan untuk counter semula daripada Dragonica. Yin Yang Overturn tidak dapat langsung menghilangkan play pada Team Dragonica, tetapi yang menjadi mangsa adalah Angelo yang berada di bahagian bottom. 4 kill diberikan kepada Abumon, jadi 40 stack dah ada dekat tangan beliau. Dan bagaimana dia dapatkan free farming daripada minion sebentar tadi, itu akan mengusingkan pasukan Pika Esport. Dan terus sahaja Manbird akan ditumbangkan di bahagian atas. Pasukan Team Dragonica mereka menguasai lane mereka di bahagian atas, dan juga ketika ini di bahagian bawah melakukan mirroring juga untuk pasukan Pika Esport. Ya, tapi apa yang menjadi perbezaannya dekat sini, adanya Florin selaku healer, dan daripada Pika Esport mereka tiada healer seperti Florin. Dengan Florin adanya Bloom,
penggunaan world range itu ya menyebabkan beliau boleh heal pada bila-bila masa saja. Dan lihat bagaimana Tempest of Blade akan mendapatkan satu kill terhadap Mizal, dan juga kemungkinan besar daripada Pian akan dikorbankan serta-merta, tetapi James dan juga Noka Strike daripada Pakito tidak mengena. Sayang sekali Boimon tidak adanya execution untuk menjatuhkan Kimin sebentar tadi. Ya, hampir-hampir saja mendapatkan Kimin. Walau bagaimanapun di bahagian bawah Pika-Pika Esports bermain untuk mengambil objektif dengan lebih baik. Dua turret berjaya untuk didapatkan. Abumon, lihatlah Chase Fate telah pun digunakan ketika ini. Cross, Ya, dan cuba untuk mendapatkan Pika Walkers, tetapi Pika Walkers terpaksa juga menggunakan Flicker untuk meloloskan diri. Juga kita lihat sekarang ini pasukan daripada Pika-Pika Esports, mereka perlu mencari momentum mereka dengan adanya Link dan juga Brody. Ya, late game ada di tangan mereka, tetapi tidaklah sekuat Aldous dan juga Yisushin. Namun tetap akan disecurekan oleh Kimin dan juga Daytona Welcome akan mengamalkan Miza terkorban walaupun telah pun menggunakan belum, tetapi yang over daripada pihak tidak mengeluarkan sebarang damage langsung. Juga jikalau anda ingin mendapatkan jersey custom ataupun untuk jersey-jersey yang lawa, bolehlah layari ke www.zash.co.my. Ada banyak jersey yang cantik design dikeluarkan oleh mereka, tetapi double kill dengan real world manipulation daripada Angelo berjaya untuk menumpaskan Ahmad Daiko dan juga Pian. Dan juga Chase Fate digunakan daripada Abumon, cuba dikejar oleh Kimin pada ketika ini, tapi tak ada sebarang masalah. On 4 memory yang akan menamatkan riwayat Abumon. itulah kenapa Yves sangat berbahaya untuk dilepaskan ketika ini. Angelo juga bermain dengan sangat-sangat baik. Real world manipulation sebentar tadi berjaya untuk menghalang tim Dragonica untuk pulang, dan sekaligus turret di bahagian tengah ini diberikan kepada pasukan Pika-Pika Esports. Kimin bermain dengan lebih agresif sedikit untuk cutting minion di bahagian hadapan dan membiarkan lane bawah diberikan tekanan. Walau bagaimanapun tim Dragonica di bahagian atas, Boimon dikorbankan hampir-hampir saja untuk menjatuhkan ataupun menumbangkan turret di bahagian atas sebentar tadi. Perbezaan turret ketika ini 3 berbalas 1 dan juga kill 7 sama. Masih lagi 50-50. Siapakah yang boleh mendapatkan game ini, Cross? Kerana power spike pasukan tim Dragonica di fasa late game, Abumon dengan dia punya Aldous, kita pernah lihat bagaimana mereka comeback dengan sangat-sangat baik. Ya, benar sekali. Dan nak juga lihat bagaimana Pika Walker cuba untuk membuka map dan nak juga melihatkan gerak-geri daripada tim Dragonica ya. Sesiapa yang dia boleh pick off kan, dia pasti akan cuba untuk pick off kan terlebih dahulu, tetapi balingan payung daripada pihak yang akan membuka map. Dan nak juga sekarang ini Pika Walker cuba untuk mendapatkan Dragon terhadap Ahmad Daiko dan juga Real Manipulation tidak berjaya untuk menjatuhkan Ahmad Daiko, tetapi Ahmad Daiko bersorangan di bahagian belakang. Beliau akan dikorbankan serta-merta oleh Manbird dan juga lihat nyawa Angelo begitu rendah sekali, tetapi itu dia Daytona Welcome akan memakan Abumon. Abumon dimakan oleh Agumon sekarang ini. Sepertinya Abumon akan dikorbankan ataupun tidak, kerana beliau dipijak-pijak sahaja oleh Manbird pada ketika ini, tetapi di bahagian hadapan boleh double kill telah pun diberikan kepada Kimin. Kimin cuba untuk mendapatkan Abumon, tetapi Abumon masih lagi keras dan juga mega kill akhirnya diberikan kepada Manbird. Boimon tidak boleh berbuat apa-apa. Beliau perlu mencari momentum, perlu mencari cara untuk menjatuhkan menjatuhkan Manbird yang sudah pun terlalu keras sekarang ini. Ya, terlalu kebal untuk ditumbangkan. Buat masa kini mereka perlukan sedikit masa sahaja lagi untuk mengeluarkan damage. Tapi Pika-Pika Esports punya gameplay, mereka sangat-sangat baik dengan adanya rotation yang pantas daripada Link mendapatkan turret, dan terus saja ketika ini Lord yang pertama diberikan fokus kepada pasukan Pika-Pika Esports. Mereka tahu kalau mereka hold game ni lebih lama, pasukan tim Dragonica lebih kuat. Jadi terus saja Lord yang didapatkan pasukan Pika-Pika Esports, mereka ada peluang untuk mendapatkan inhibitor turret pertama ataupun mendapatkan sebanyak mungkin turret pasukan tim Dragonica ketika ini. Kelemahan pasukan tim Dragonica adalah daripada segi crowd control, di mana mereka menggunakan support untuk memberikan heal, tetapi mereka punya crowd control agak kurang untuk memberhentikan pergerakan Link, untuk memberhentikan pergerakan Angelo yang berada di bahagian belakang membuka real world manipulation. Anda semua boleh pergi ke Lazada dan juga Shopee untuk lihatkan telefon pintar yang baru main seperti Kimin menggunakan Link ni dengan menggunakan GT Neo 2 Snapdragon 870 5G processor, 120Hz dan juga 65W super dart charge. Tapi Pika Walkers hampir saja dikorbankan sebentar tadi. Lord telah pun tiba ketika ini. Pasukan tim Dragonica dalam situasi yang amat berbahaya, Kro.
Ya, sayang sekali. Kebanyakan ultimate telah pun digunakan daripada side tim Dragonica ke atas Pika Walker sahaja. Dan Pika Walker masih lagi hidup dengan 50% lagi berbaki. Tetapi lihat sekarang ini yang berada di bahagian belakang, tahun nampak memory cuba untuk dia dapatkan daripada So. Itu dia tahun nampak memory digunakan namun tiada damage yang dapat dikeluarkan. Dan juga Lord sekarang ini telah pun dijatuhkan oleh side daripada tim Dragonica. Tetapi lihat bagaimana Chase Fate akan menjatuhkan, memberikan double kick kepada Abumon. Abumon dapat datang untuk mencari triple, tetapi lihat bagaimanakah Mamba cuba untuk melarikan diri dengan adanya Sonic Eye, tetapi speed pushing cuba untuk dilakukan daripada Kimin dengan Tempest of Blade digunakan untuk melarikan diri, dan Abumon tiada Chase Fate yang boleh digunakan pakai untuk mengejar Kimin pada ketika ini. Namun shutdown diberikan kepada Boymon dengan menjatuhkan Mamba di bahagian bottom lane. Sepertinya Dragonica mereka recover balik dengan punishment yang cuba diberikan oleh Pika-Pika, tetapi tim Dragonica mereka cover semula dengan memberikan semula punishment terhadap Pika-Pika Esport. Ya, betul tu. Dan lihatlah bagaimana tim Dragonica dengan one small mistake dilakukan oleh pasukan Pika-Pika Esport, mereka berjaya untuk mendekatkan kedudukan turret ketika ini 7 berbalas 4, dan perbezaan gol hampir sama, 36,000 balas 35,000 sahaja. Lihatlah Chase Fate digunakan oleh Abumon cuba untuk mendapatkan Kimin, tetapi Tahun 4 Memory terpaksa digunakan bagi memberikan amaran kepada pasukan tim Dragonica, menghalau mereka untuk pulang terlebih dahulu. Dan ketika ini tim Dragonica, power spike mereka sepertinya Abumon telah pun tiba, dan di mana Pian Manoy menggunakan Kagura. Yin Yang overturn dia dah boleh start burst. Soul Manoy, kalau Soul Manoy tak ada defense item, kemungkinan besar akan menjadi satu ancaman yang mudah untuk pasukan tim Dragonica jatuhkan ketika ini. Cumanya perlu berhati-hati dengan setup atau pick off yang dilakukan oleh Pika Walkers. Pika Walkers punya gameplay ketika ini sangat-sangat baik. Dia punya pick off memang sangat-sangat on point. Cumanya ketika ini dia perlu berhati-hati berhadapan dengan 3 orang pemain. Oh, lihat bagaimana ini Overton akan menghilangkan Angela begitu saja di bahagian belakang, tetapi Soul tahun nampak Memory yang akan membalas semula kill yang telah diberikan, tapi Chase Fate daripada Abumon cuba untuk mendapatkan Soul sekarang ini, cuba untuk melarikan diri daripada Abumon, tetapi terlalu suka untuk dikejar. Manakala di bahagian belakang adalah Boymon yang akan mendapatkan Soul. Itu The Jam yang terakhir mendapatkan kill, dan juga di bahagian hadapan di mana Ahmad Daiko pula mendapatkan kill ke atas dirinya sendiri, dan juga pasukan daripada Dragonica mereka menjatuhkan 3 daripada Pika-Pika Esports. Namun Minion di bahagian top lane, adanya Abumon yang akan menyelamatkan keadaan, memberikan stacking secara percuma lagi kepada dirinya sendiri. Ya, tapi di bahagian bawah ketika ini satu pertempuran telah pun berlaku. Mereka akan cuba untuk mendapatkan orange bomb tersebut, dan mereka berjaya. Ada Lord dalam masa beberapa belas saat sahaja lagi. Mereka boleh menunggu untuk mendapatkan Lord ini, kerana satu lagi mistake dilakukan oleh pasukan tim Dragonica. Kalau mereka kehilangan Lord ini, kemungkinan besar pasukan Pika-Pika Esport boleh menamatkan game. Tetapi kalau mereka berjaya untuk securekan Lord ini, tim Dragonica boleh memaksa pasukan Pika-Pika Esport untuk melakukan pertahanan. Dan dalam masa yang sama, mereka boleh mencuri sebanyak mungkin turret yang mereka boleh dapatkan ketika ini. Tim Dragonica di bahagian atas kehilangan inhibitor turret, jadi wave dia akan jadi lebih besar, memudahkan Link untuk bermain split pushing. Walau bagaimanapun ketika ini, tim Dragonica akan memulakan lot terlebih dahulu. Mereka ada 2 hero yang boleh open map, Monster Shocker dan juga Chase Fate. Jadi tidak ada sebarang masalah untuk mereka melihatkan keadaan selamat atau tidak untuk memulakan sesuatu objektif. Ya, tetapi Motor Shocker sebentar tadi telah pun digunakan daripada Ahmad Daiko, ya, dan tiada Lord yang berjaya untuk didapatkan kerana apa, Lord telah pun diresetkan semula. Tetapi juga lihat Abumon masih lagi melakukan farming di bahagian top lane bersorangan dan mendapatkan stacking beliau. Jadi pastinya damage daripada Abumon akan menjadi 2 kali ganda lebih tinggi berbanding sebelum ini. Dan juga lihat di mana Mamba yang berada di bahagian depan, cubaan untuk menadah segala damage yang ada, tetapi Yin Yang Overton cuba untuk digunakan, dan juga Chase Fate daripada Abumon mengejar di bahagian belakang. Soul menggunakan Wind of Nature untuk mengelakkan serangan daripada Abumon, tetapi Abumon akan mendapatkan Soul yang berada di bahagian belakang. Dan juga lihat bagaimana Abumon mendapatkan kill yang kedua, iaitu Pika Walkers. Namun Ahmad Daiko pula berjaya untuk mendapatkan 2 orang. Abumon dikenakan Way of the Dragon, tetapi ada Immortality. Pika Walkers akan melarikan diri, dan tim Dragonica mereka menjatuhkan 3 daripada Pika-Pika Esport. Kemungkinan besar inhibitor turret ini akan dijatuhkan serta-merta. Yin Yang Overton masih lagi tiada daripada Pian, tapi
lihat bagaimana Tempest Soft Blade terpaksa digunakan untuk melarikan diri, dan juga daripada Pika Walkers bila tidak boleh berbuat apa-apa, bila perlu melarikan diri terlebih dahulu. Untuk keutamaan diberikan kepada Crystal, tetapi lihat bagaimana Link cuba melarikan diri, diberikan shutdown block kepada Menzal, dan juga Pika Walkers dikorbankan, dan tim Dragonica mereka akan mengundurkan diri. Tiada kematian, belum juga diberikan kepada semua orang. Kehilangan dua pemain, tim Dragonica mempunyai lot. Situasi Pika Esport pula dalam keadaan yang sangat kritikal ketika ini. Kehilangan inhibitor turret di bahagian tengah. Ini lebih menyukarkan pasukan Pika Esport untuk melakukan pertahanan. Dan ketika ini lot telah pun dimulakan terlebih dahulu. Manbird cuba untuk memberikan sedikit halangan tapi tidak berjaya. Lot ini akan dicuri. Tim Dragonica peluang yang cerah boleh dapatkan oleh pasukan mereka. Abumon sangat-sangat baik penggunaan Aldous dia. Sebab itulah dia punya Aldous ni memang sangat berbisa. Cross daripada awal game, dia punya staking didapatkan dengan sangat-sangat mudah. Ya, saya pasti sekali stack untuk Abumon adanya lebih kurang 300 sekarang ya. Sebab itulah damage sekali tumbuk tu hilang terus dalam 10% daripada kristal untuk pasukan Pika Esports. Jadi beliau akan kumpulkan lagi banyak stack dengan adanya super minion daripada Pika Esports yang berada di bahagian top lane tersebut, dan juga Lord yang telah pun muncul di bahagian mid sedang mara ke arah kristal kepada pasukan Pika Esports, dan kita lihat pertempuran yang akan berlaku sekarang ini. Chase Fate digunakan terhadap Soul menggunakan Wind of Nature pada ketika ini, tetapi dia tak welcome daripada Manway akan memakan pula Abumon dimuntahkan ke bahagian dalam, tetapi terlalu keras untuk dijatuhkan, dan juga nampak gayanya Pian yang akan dikorbankan oleh Soul. Di bahagian belakang Ahmad Daiko dikejar oleh Link. Tempest Soft Blade akan mendapatkan Ahmad Daiko terlebih dahulu, tetapi Way of the Dragon mencari Abumon, namun Abumon terlalu keras, terlalu sukar untuk dijatuhkan, dan juga di bahagian hadapan Boimon terpaksa melarikan diri dengan penggunaan jab dan juga flicker untuk meloloskan diri. Torn apart memory mendapatkan Boimon, tetapi tunggu Abumon tidak berjaya juga untuk menyelamatkan Boimon, dan nampak gayanya pasukan Dragonica mereka terpaksa mengundurkan diri terlebih dahulu kerana apa? Kehilangan 3 daripada pemain mereka. Pasukan Pika Esport punya pertahanan ketika ini nampak lebih kuat, dan tim Dragonica pula ada beberapa mistake yang dilakukan terus saja menyebabkan pasukan Pika Esport mendapatkan pertahanan yang baik ketika ini. Dengan adanya Angelo, ada real manipulation, high ground untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu, memberikan peluang kepada pasukan mereka mendapatkan clearkan wave dengan lebih mudah. Begitu juga dengan Soul Manoy, dengan adanya torn apart memory mudah saja untuk menjatuhkan minion. Tapi ketika lihat ni Pika Walkers dengan adanya The Way of the Dragon tapi tidak berjaya. Nampak gayanya imunisasi, tapi Chase Fate cuba untuk mengejar Angelo, namun pertahanan daripada Pika Esports yang terlalu keras. Walaupun tiada Way of the Dragon, tetapi still lagi ada Daytona Welcome daripada Manbird untuk memakan Abumon, dan tim Dragonica mereka tidak boleh melakukan kesilapan yang sama, Syamilo, sebab tadi dekat bahagian kristal saja dengan jatuhnya Ahmad Daiko yang berada di bahagian belakang, Dragonica tiada sesiapa yang berada di bahagian backline untuk mengeluarkan damage. Pian telah dijatuhkan, Ahmad Daiko telah pun dijatuhkan, hanya tinggal Boimon dan juga Abumon saja yang boleh mengeluarkan damage, dan mereka berdua ni bukanlah fighter yang boleh keluarkan damage yang terlalu tinggi, melainkan ada hero lain yang boleh support untuk memberikan damage. Ya betul tu, tapi kita lihat kan ketika ini pasukan Pika Esport dan juga tim Dragonica ini masih lagi, tadi kita nampak macam tim Dragonica boleh mendapatkan game tersebut, dan kali ni boleh dikatakan 50-50. Team fight kali ni, walaupun Abumon di fasa late game ni nampak sangat menyakitkan, tetapi bagaimana mereka pasukan Pika Esport kontrolkan mereka punya kedudukan, positioning di dalam team fight itu menyebabkan Abumon sukar untuk mendapatkan beberapa target yang penting. Jadi terus sahaja ketika ini Team Dragonica akan meneruskan farming terlebih dahulu. Chase Fate digunakan kepada Link, nampak tak? One by one, lihat Link hampir-habis dia dikorbankan terlebih dahulu. Ada push point untuk melarikan diri. Terselamat Kimin buat masa kini. Sikit je lagi kalau Tempest Soft Blade daripada Kimi tu tidak mengena kepada Abumon, rasanya beliau akan terkorban serta-merta. Sebab apa? Abumon dah flicker ke dalam Tempest Soft Blade, tapi sayang sekali beliau terkena pula knock up daripada Kimin. Disebabkan itulah Abumon tidak berjaya untuk menjatuhkan Kimin di bahagian top sebentar tadi. Jadi guys, jika korang nak buat jersey custom ataupun korang nak beli jersey yang cantik-cantik, bolehlah pergi layari ke www.zash.com.my untuk mendapatkan desain yang lebih menarik lagi yang telah pun dikeluarkan oleh
mereka. Jadi kita lihat pada ketika ini dah telah pun masuk minit yang ke-20, pasukan daripada Pika Esports mereka cuba untuk memenangkan permainan ini, tetapi bukanlah mudah untuk diberikan oleh tim Dragonica disebabkan mereka ada Aldos dan juga Pakito yang berada di dalam tangan. Ya, mereka ada Aldos dan juga mereka ada Yin Sanshin untuk memberikan pembukaan map, memberikan info untuk melihatkan di manakah kedudukan pasukan lawan mereka, iaitu pasukan Pika Esports. Jadi ini akan memberikan sedikit tekanan kepada pasukan Pika untuk mendapatkan beberapa objektif yang penting. Ketika ini lot telah pun dimulakan terlebih dahulu. Chase Fate digunakan oleh Abumon mengejar Link ketika ini, satu tumbukan, separuh nyawa Link telah pun dikeluarkan dan terus saja Abumon akan melarikan diri terlebih dahulu, kurangkan Tempest of Blade daripada Link. Pika Workers lepas melarikan diri. Lot ini masih lagi diteruskan tapi di reset semula dan satu pertempuran mungkin akan berlaku ketika ini, tapi tidak, pasukan Pika Esports akan pulang terlebih dahulu. Nyawa mereka, HP mereka sangat-sangat rendah untuk kontes lot ini. Ya, benar sekali. Juga kita lihatkan daripada segi lot masih lagi diambil oleh tim Dragonica dan juga adanya mamba berdekatan untuk membuka main dan mendapatkan informasi, tapi dicuri oleh Kimin. Kimin akan melarikan diri terlebih dahulu dan juga reward manipulation telah dibenarkan daripada Angelo. Lihat yang berada di bahagian belakang tim Dragonica, mereka sememangnya cuba untuk mendapatkan kill terhadap Pika Esports, tetapi kecurian lot yang berlaku dan itu adalah Luminous Lord daripada Pika Esports. Sememangnya kesilapan. Nampak gayanya Ahmad Daiko, dia melakukan retri Maret sebentar tadi, Syamilo. Ya, tapi ini adalah lot yang penting dan pasukan Pika Esports satu pun tidak mengalami sebarang kematian, menyebabkan pasukan tim Dragonica ketika ini mungkin agak sukar untuk melakukan pertahanan. Dengan adanya Angelo, real world manipulation boleh digunakan untuk menyukarkan lagi pertahanan tim Dragonica. Lot tiba di bahagian atas ketika ini. Inhibitor turret pasukan tim Dragonica masih lagi ada 2. Mampu tak mereka melakukan pertahanan yang baik seperti mana apa yang dilakukan oleh pasukan Pika Esports ketika ini? Lot telah pun tiba. Pasukan tim Dragonica dalam keadaan yang perlu melakukan pertahanan. Kimin dia tak ada purple buff, jadi pergerakan dia mungkin agak sedikit terbatas. Tidak mengapa, kita lihatkan apa yang perlu dilakukan oleh pasukan tim Dragonica ketika ini adalah untuk shutdown Kimin terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Dan juga lihat kita hampir masuk minit yang ke-23. Konsep telah digunakan daripada Pika Workers untuk mendapatkan target yang berada di bahagian belakang. Bohemond juga mengambil damage yang sangat-sangat besar daripada Kimin dan juga pasukan daripada Pika memberikan tempat kepada Crystal. Pasukan daripada Pika mereka mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Comeback berjaya untuk dilakukan. Kesilapan daripada pasukan Dragonica dengan memberikan Lord kepada Pika Esports itu adalah satu kesilapan yang sangat-sangat besar. Comeback demi comeback ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Ini adalah pertarungan yang terbaik untuk kali ini Cross, kerana walaupun di pasal late game, ya kita dah bincangkan tadi, Aldos masih lagi ada untuk mengeluarkan damage yang tinggi, tapi nampak tak setiap kali dia gunakan Chase Fate untuk mengejar orang, ataupun especially dia nak kejar Kimin, bila Kimin akan gunakan Finch Point, terbang dan pergi kepada ahli pasukan dia yang lain untuk memberhentikan ataupun mengurangkan possibility untuk dijatuhkan. Abumon pun kehilangan Chase Fate dalam masa yang sama. Lot tadi dicuri dan terus saja pasukan Pika Esports tak buang masa menamatkan game ini, menjatuhkan Crystal pasukan tim Dragonica. Tapi inilah best of 3. Ini baru game yang pertama. Di game yang kedua, apa-apa pun boleh berlaku. Tim Dragonica boleh mendapatkan comeback ataupun tim Pika Esports mereka lebih mengungguli. Kita akan nantikan selepas ini. Iya. Jadi kita menunggukan untuk match yang kedua sekarang ini di antara Pika Esports menentang dengan Dragonica. Dan wow, game yang pertama amat sayang sekali saya boleh katakan adanya Indomaret berlaku tadi daripada pasukan tim Dragonica di situ. Dia memang dirampas oleh Kimin, tetapi di manakah open map yang sepatutnya ada daripada pasukan Dragonica? Di manakah Chase Fate daripada Aldos untuk mencari Link supaya Link tidak mendekati langsung di kawasan tersebut? Di manakah
hero-hero seperti Pakito untuk datang memberikan damage burst kepada Link, di manakah Kagura, di manakah semua hero yang saya sebutkan tadi, adakah mereka menjaga Link ataupun tidak, kerana Link ataupun Kimin dia datang masuk retrieve lepas tu terus keluar, memang tak langsung diberikan peluang untuk pasukan Dragonica reaksi langsung. Auto Shocker terlalu diguna pakai, tak ada siapa yang boleh buka map melainkan Abumon punya chase fate saja. Tapi itulah, Abumon pun tak gunakan dia punya chase fate di timing yang sangat sesuai. So dengan itu pasukan daripada Pika Esports mereka mampu untuk mendapatkan kemenangan yang pertama, dan juga harapnya lah di game yang kedua selepas ini Dragonica tidak akan melakukan kesilapan yang sama. Kerana apa? Ini adalah best of 3. Game yang pertama telah diberikan kepada Pika. Kalau Pika menang, Dragonica akan terus keluar daripada Ting Esports Championship. Yep, to be fair, pasukan tim Dragonica mereka menunjukkan prestasi yang baik. Tapi tak apa, di game yang kedua ni Pika Esports dan juga tim Dragonica mereka masih ada lagi peluang, dan satu langkah kanan untuk pasukan Pika Esports. Mereka dah dekat dah dengan peringkat yang seterusnya. Tim Dragonica perlu berusaha lebih keras untuk menewaskan pasukan Pika Esports ketika ini. Tim Dragonica Jawhead dikeluarkan dan juga Hayabusa untuk pasukan Pika Esports. Mungkin mereka tak akan ban keluar Selena, mungkin mereka boleh simpan Selena ni. Yif perlu dikeluarkan sebab Eve ni lah yang mengganggu pasukan tim Dragonica sebentar tadi, dan terus saja keluarkan Eve. Dan pasukan Pika Esports kalau mereka nak keluarkan Selena pun boleh, kalau mereka nak keluarkan Yin Sanshin pun tidak ada seberapa masalah. Saya tak terkejut kalau mereka nak first ban tu Aldous kat sini. Memang benar sekali, dan juga dengan adanya hero seperti Link ini yang membuatkan pasukan daripada Dragonica amat sukar untuk menangkap hero tersebut. Tak ada hero stun yang kuat daripada Dragonica yang boleh menangkap Link seperti Kaca ataupun Cho. Tetapi sekali lagi, Pakito akan dimainkan oleh Boimon untuk game yang kedua pada kali ini, dan kemungkinan besar Pika Esports mereka bolehkan saja securekan hero seperti Yesunshin ataupun Clean ataupun Alice. Tetapi Yesunshin telah disecurekan. Matilda antara possibility sebagai first pick. Kita lihatkan kemungkinan besar Nathan juga boleh. Tapi Matilda akan diambil. Terus saja mendapatkan Matilda ketika ini. Tim Dragonica dua pick yang seterusnya, kalau mereka nak dapatkan hero seperti Esme dulu pun tidak ada sebarang masalah untuk bermain di bahagian gold. Tapi lebih penting untuk mendapatkan, saya rasa, hero marksman lah untuk secure di bahagian late game, bukan daripada segi sustain saja, daripada segi damage. Kalau the marksman, Brody boleh dapatkan. Clean juga antara salah satu pilihan hero yang baik untuk diguna pakai, tapi Lunox diberikan fokus terlebih dahulu, dan juga Esmeralda akan diambil ketika ini. Secure Esmeralda, dapatkan Lunox dalam masa yang sama, ini akan membuka ruang untuk tidak kurangkan satu burst kepada Esmeralda. Tim Pika Esports ketika ini nampak Esmeralda, mungkin mereka boleh pilih satu EXP laner untuk menjatuhkan Esmeralda seperti Tamun, seperti Yuzong yang boleh digunakan. Kalau Yuzong sepertinya satu pemilihan yang baik kerana kemungkinan besar tim Dragonica ingin menggunakan marksman, tetapi Brody akan dipilih terlebih dahulu. Kita akan masuk kepada fasa ban yang terakhir ketika ini. Tim Pika Esports boleh keluarkan Lancelot kalau mereka mahu, sebab tim Dragonica ketika ini mereka masih lagi belum ada jungler, tapi mereka fokuskan kepada pengeluaran Estes terlebih dahulu. Dah pernah nampak tim Dragonica gunakan Estes, memang sangat-sangat berbahaya. Tim Dragonica perlu keluarkan satu hero mid laner untuk pasukan Pika Esports. Boleh dikeluarkan Farsa, masih lagi terbuka kerana high ground defense tersebut yang boleh membantu sebenarnya menjatuhkan tim Dragonica. Tapi mereka fokuskan ketika ini Cross dengan pembuangan barat terlebih dahulu. Ya, pembuangan barat ini juga antara sebab kenapa pasukan daripada Pika Esports mampu mendapatkan sustain yang berada di bahagian hadapan. Manbird yang menggunakan hero tersebut, sememangnya kepujian harus diberikan kepada beliau untuk menadah segala damage yang dikeluarkan daripada pasukan Dragonica. Tetapi untuk game kali ini nampak gayanya Manbird akan bermain Lilia. Nampak gayanya Angelo yang akan bermain Lilia pada kali ini untuk menentang dengan Lunox. Adakah ianya idea yang baik ataupun tidak? Kerana kita tahu Lilia punya power spike daripada level 1 ataupun level 2 actually sudah ada dia punya power spike, tidak memerlukan dia punya ulti. Dia punya Black Shoes pun digunakan untuk resetkan sebenarnya nyawa, mana dan juga stacking. Tetapi in terms of damage, Lilia yang paling kuat di antara kebanyakan match pada fasa early game ini.
Ya betul tu, Lilia mempunyai burst damage yang tinggi sebenarnya. Jadi pemilihan Lilia antara salah satu pemilihan hero yang baik juga. Clean dan juga Akai terus saja didapatkan oleh pasukan tim Dragonica. Dan Pika Esport mereka mendapatkan atau menunjukkan Ruby ketika ini. Jadi Ruby juga one of pemilihan yang baik. Jadi maknanya Pakito akan bermain selaku jungler dekat sini dan terus saja akan ditukarkan. Pakito jungler akan digunakan oleh pasukan tim Dragonica dengan penggunaan Akai. Adakah mereka mampu untuk memberikan tentangan kepada pasukan Pika Esport di game yang kedua kali ini? Ya guys, inilah dia penentangan match point untuk Pika Esport menentang dengan tim Dragonica. Ini adalah peluang terakhir. Sekiranya Dragonica tewas, maka mereka akan tersingkir di dalam Team Esport Championship 2021. Tetapi sekiranya mereka menang, maka kita akan pergi ke dalam game yang ketiga selepas ini. Jadi sila berikan sokongan kepada kedua-dua pasukan kita yang akan bermain sekarang ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan juga share di dalam live stream. Mari kita terus masuk ke dalam lower bracket round yang keempat di antara tim Dragonica menentang Pika Esport. Adakah dengan draft yang telah dibawakan oleh Dragonica dengan adanya satu marksman dan juga Pakito as a jungler mampu menandingi dua marksman yang dibawakan oleh Pika Esport. Tetapi jangan lupa untuk dapatkan giveaway yang telah disediakan sebanyak 10,000 diamond ya akan diberikan kepada pemenang-pemenang yang berada di luar sana. Cara nak menang giveaway mudah sahaja. Anda hanya perlu tekan link yang tertera di dalam description live stream ini dan silalah buat langkah-langkah yang akan diberikan seterusnya. Dan di bahagian bawah ketika ini Matilda akan menemani Soul yang menggunakan Brody untuk farming terlebih dahulu, tapi Ahmad Daiko kehilangan Little Wanderer sebentar tadi dengan Kimin yang berjaya untuk mendapatkan Little Wanderer tersebut. Ahmad Daiko perlu berhati-hati sedikit sebab kekuatan Pakito jungler ni kalau once dia dapat level 4 dia akan boleh terus bermain dengan agresif. Dan terus ketika ni di bahagian atas Boimon akan berhadapan dengan Manbird tapi agak sedikit dibuli ketika ini pada fasa awal game. Clean berhadapan dengan Brody. Mashup ini sebenarnya dimenangi oleh Brody. Tetapi kalau dibantu oleh Akai, kemungkinan besar permainan ataupun di bahagian bawah ni akan menjadi sedikit perbezaan kerana lihatlah bagaimana 3 orang telah pun bersedia di bahagian bawah untuk membantu Abumon, tapi Monster Shocker digunakan. Jadi Soul akan tahu di manakah pergerakan pasukan tim Dragonica ini. Ya, benar sekali. Dan juga ini pasti akan memberikan lebih banyak ruang kepada pasukan Pika Esport untuk mereka mendapatkan pergerakan dan juga lihat damage daripada Soul begitu tinggi sekali. Hampir saja menjatuhkan Abumon. Abumon tidak boleh berbuat apa-apa. Sememangnya antara counter terbesar Clean untuk marksman adalah Brody di fasa early game. Dan juga apabila mencecah level 4, kalaulah Clean ni tak siapkan item beliau sebelum Brody, Torn 4 memory daripada Brody itu lebih daripada cukup untuk menjatuhkan Clean tersebut. Dan juga lihat telah dimulakan oleh pasukan daripada Dragonica. Mereka cuba untuk mendapatkan tetap pada ketika ini, tetapi kontes juga telah tiba daripada Pika Esport. Dan juga lihat bagaimana yang berada di bahagian hadapan Manbird dari Amor Fidel terhadap 2 orang dan juga tetap akan berjaya untuk disecurekan oleh Kimin. Dan juga Brilliant telah digunakan daripada Pian untuk melarikan diri. I'm offended yang sangat-sangat kemas daripada Manbird tadi. I'm offended yang sangat kemas mengganggu pengambilan turtle tim Dragonica dan terus saja menyebabkan tim Dragonica kehilangan turtle mereka yang pertama. First blood diberikan kepada Soul menjatuhkan Abumon sebentar tadi di bahagian bawah. Dia dah tak ada flicker untuk melarikan diri dan Soul Manoy mengejar Abumon menggunakan flicker menyebabkan Abumon terus saja dikorbankan. Dan jangan lupa untuk follow Games My Esport official platform di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk masa kini. Dan anda untuk dapatkan update-update, mungkin akan ada tournament-tournament yang lebih akan dibawakan kepada anda. Pian Manoy dah tak ada Brilliant ketika ini dan Lepupan ada Blackshot untuk melarikan diri. Angelo dalam masalah dan terkena pula Hurricane Dance. Adanya Purify untuk melarikan diri tapi masih lagi terkorban ketika ini, Ross.
Ya, sayang sekali hari Kindas digunakan hanya untuk menangkap Angelo sahaja. Kalau digunakan untuk menangkap Kimin pun boleh juga. Tetapi apakah daya satu untuk satu sahaja pada ketika ini. Dan lihat bagaimana pasukan Pika Esport melakukan rotasi ke bahagian bottom lane. Tower Pump Memory digunakan hampir saja mendapatkan Abumon pada ketika itu. Dan juga daripada Minzal, tiadanya hari Kindas yang boleh digunakan untuk menyelamatkan Abumon. Tetapi lihat bagaimana Pian diasah ya, beliau datang untuk memberikan bantuan. Namun dengan adanya Kimin berdekatan, beliau akan menghalang pergerakan daripada Pian dengan begitu mudah sekali. Harkinda sudah ada daripada Minzal, hanya menunggukan saja pick off yang boleh dilakukan daripada tim Dragonica. Lihat sekarang ini Minzal masuk ke dalam semak, menjumpai pula Pika Walkers yang menggunakan Soblum. Ya, terus saja mereka akan berundur terlebih dahulu di bahagian bawah. Pasukan PKP Esport tahu yang Abumon telah pun melakukan recall. Jadi mereka akan memulakan turtle ini. Turtle yang kedua akan dimulakan oleh pasukan Pika Esport. Kimin yang akan memulakan turtle tersebut sepertinya akan diberikan secara percuma. Tapi di bahagian atas Manbird dari perkara yang sama, masalah yang dihadapi, dan terus saja di bahagian atas Manbird ditumbangkan. Ya, sayang sekali tiada sesiapa yang mampu memberikan bantuan kepada Manbird walaupun beliau adalah Ruby dan ini adalah Ruby EXP laners, tetapi di manakah rotasi daripada Pika Esports ya guys. Dan juga lihat yang berada di bahagian orange buff telah pun dirampas oleh Pakito yang digunakan oleh Ahmad Daiko. Mountain Shocker ada daripada Kimi, namun beliau akan gunakan sekarang ini untuk mendapatkan informasi kedudukan daripada tim Dragonica. Yang lain lihat bagaimana sekarang ini di pick off Kapula Minza mendapatkan satu orang dan juga Sol mendapatkan satu lagi pada ketika ini. Dua telah pun tumpas daripada tim Dragonica, hanya meninggalkan Boimon seorang sahaja. Sol dijatuhkan, Abumon dan juga Ahmad Daiko yang menjadi mangsa korban. Yap, tarik di bahagian atas ni sepertinya akan diberikan fokus terlebih dahulu oleh pasukan Pika Esport. Pian Mana yang cuba untuk melakukan pertahanan, tapi dia hanyalah lunok sahaja. Tak boleh nak clearkan wave dengan pantas. Terus sahaja ditumbangkan. Ketika ini tarik di bahagian atas, satu berbalas kosong, tapi Minza juga akan menerima nasib yang sama, meletup dikenakan oleh Angelo. Tapi pertarungan terus saja berlaku sekali lagi ketika ini. Cross Hampir sahaja Ahmad Daiko kalau tak ada jab dekat situ. Memang jadi arwah lah jawabnya. Dan juga dilihatkan brilliant selalu digunakan daripada Pian untuk melarikan diri. Tetapi di bahagian mid lane, Pika Esport mereka akan mendapatkan turret tier pertama di bahagian mid lane. Dan juga kemungkinan besar di bahagian bottom lane, Sol akan mendapatkan turret tier pertama juga. Dan akan dibuka map oleh rakan-rakan sepasukannya yang berada di bahagian hadapan. Minzal yang menggunakan Akai. Tiada, Hurricane dah terhadap dua orang, tetapi Amon Fender akan menarik belakang ke bahagian belakang untuk mengcancelkan semula Hurricane Dust tersebut. Dan yang menjadi mangsa sebenar adalah Minzal, bukannya Pika Esports. Itu adalah kesilapan. Namun lihat bagaimana Ahmad Daiko mencari Kimi yang berada di bahagian belakang, dan juga satu target berjaya itu didapatkan double kill boleh diberikan kepada Ruby, iaitu Marble. Tiga telah pun tumpas daripada tim Dragonica. Pasukan Pika Esports mereka tampak lebih kuat pada kali ini. Dan Ahmad Daiko bersorangan ketika ini datang Minza untuk memberikan bantuan, tapi burst damage yang terlalu besar. Lilia betul untuk dapatkan kill tersebut. Datangnya Manbird untuk memberikan sedikit bantuan, dan terus sahaja ketika ini Manbird akan dikorbankan terlebih dahulu. Boymon sebentar tadi datang untuk membantu, tapi Boymon akan pulang terlebih dahulu. Pian Manoy dalam bahaya ketika ini, dan Pika Walkers akan mendapatkan nyawa beliau. Pika Esport, teamfight yang lama berlangsung sebentar tadi, tapi masih lagi dimenangi oleh pasukan mereka. Ya, tidak perlu risau ya guys. Kalau korang nak dapat performance macam Pika Esport ni, belilah GT Neo 2 dengan adanya Snapdragon 870 5G processor, 120Hz untuk screen E4 AMOLED display, dan 65 watt super dart charge. Jumlah bateri yang ada pada phone ini juga sangat-sangat besar. Dengan harga RM1,999, korang boleh dapatkan di Lazada dan juga Shopee. Adanya 256GB di dalam memory phone itu tersebut, dan juga 12GB RAM ya. Itu sangat-sangat besar jumlahnya. Tetapi lihat sekarang ini, Turtle telah pun berjaya untuk disecurekan daripada Kimin, tetapi Angelo terpaksa menggunakan Black Shoes untuk resetkan semula nyawa beliau yang boleh kelihatan agak rendah. Ya, betul tu. Dan terus saja ketika ini pasukan tim Dragonica perlu melakukan pertahanan sekali lagi. Pasukan Pika Esport terus sahaja mengasak terlebih dahulu, dan Ahmad Daiko baru menyiapkan dia punya dominant ice untuk mengurangkan
attack speed dalam masa yang sama, regeneration yang ada kepada pasukan Pika Esport ketika ini. Ahmad Daiko bersorangan dan sekelingga telah pun digunakan. Cross, itulah dia bersorangan pula sekarang ini daripada Ahmad Daiko. Tuan nampak memory menamakan riwayat Ahmad Daiko seorang sahaja. Mountain Shocker digunakan daripada Kimin untuk membuka map. Dan melihat sekarang ini pick off terhadap Boymon tidak boleh berbuat apa-apa. Arm of Ended juga digunakan untuk menangkap Boymon sebentar tadi. Di bahagian dapat pula Angelo bersorangan. Dia bukannya tank, tapi dia adalah seorang match dan dia paling berani sekali duduk di bahagian depan memberikan damage demi damage kepada pasukan Dragonica. Dan lihat sementara rakan-rakan pasukan yang lain memberikan damage terhadap turret-turret tier yang kedua kepada pasukan Dragonica. Ya, hanya meninggalkan ketika ini inhibitor turret pasukan tim Dragonica untuk melakukan pertahanan. Pika Esport mereka ada lot dalam masa 30 saat kalau mereka nak dapatkan ketika ini. Minzal perlu berhati-hati, terpaksa menggunakan Thousand Panda untuk melepaskan diri daripada situasi yang berbahaya. Angelo punya damage memang sangat-sangat menyakitkan. Pika Walkers juga, dia bermain roamer tapi dia tak ada sebarang kematian. Itulah bahayanya Matilda dengan Guiding Wind, memberikan shield, memberikan boleh selamatkan ahli pasukan dia lagi dengan adanya roaming favor. Sangat-sangat membantu Matilda untuk menjadi one of roamer meta untuk patch kali ini. Lot telah pun muncul. Tim Dragonica mungkin perlu memberikan sedikit perhatian kepada lot ini. Pasukan Pika Esport kemungkinan besar akan memulakan lot ini, tapi nampak tak mereka akan check terlebih dahulu kawasan bush untuk melihatkan kalau ada orang yang boleh mencuri lot ni daripada tangan mereka. Tapi lihat sekarang ini Soul yang dikorbankan sebagai masa pertama di bahagian top lane bersorangan. Tetapi lot telah dimulakan daripada pasukan Pika Esports dan juga Boymon tiba di bahagian belakang. Falling Star digunakan terhadap lot tersebut. Lot dicuri oleh tim Dragonica pada kali ini. Dan lihat bagaimana Angelo cuba untuk melarikan diri dan juga Blash telah digunakan. Namun yang berada di dalam lot pit tersebut adalah Akai, dan Akai masih lagi hidup untuk Minzal. Tetapi Boymon nyawa sangat-sangat rendah akan dikorbankan oleh Kimi serta-merta. Itu dia knockout strike daripada Ahmad Daiko cuba untuk mendapatkan Kimin, tapi Kimin pula yang mendapatkan Ahmad Daiko. Ini adalah bencana untuk pasukan tim Dragonica. Walaupun mereka mendapatkan lot, tetapi 4 telah pun tumpas. Angelo mendapatkan unstoppable. Lot hidup di bahagian top lane, tetapi di manakah minion untuk pasukan Pika Esport, itulah dia telah pun tiba dan akan mendapatkan inhibitor turret di bahagian bottom lane. Mizal tidak boleh berbuat apa-apa. Minzal tak boleh nak buat apa-apa, begitu juga dengan Abumon ketika ini. Lot dibiarkan kepada Soul Manoi sahaja untuk melakukan pertahanan. Kali ini bukan Luminous Lot, jadi Lot ini senang sahaja untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Pasukan Pika Esport mereka ambil satu saja advantage, iaitu mendapatkan inhibitor di bahagian bawah. Maksudnya terlalu berada di bahagian depan dan terus saja dikorbankan ketika tadi. Ya, sangat overextend ya daripada Mambet sebentar tadi kerana beliau bersorangan dan agak sedikit overestimate dengan lifesteal yang ada pada dirinya berbanding dengan damage yang dikeluarkan daripada Ahmad Daiko. Juga kita lihatkan pada minit yang ke-12 ini hampir saja perbezaan daripada segi kill agak dominasi diberikan kepada Pika Esports, tetapi daripada segi gol juga lebih kurang je dengan 7,000 perbezaan pada ketika ini. Dan juga kita lihat di mana Pika Esports mereka punya rotasi lebih pantas ya berbanding dengan Dragonica. Sebab apa? Matilda. Ya, dengan adanya Matilda, pergerakan dia akan menjadi lebih pantas. Tetapi tim Dragonica juga ketika ini mereka terkena pula Abayuma kena dicari sebenarnya. Cross. Ya, tapi masih lagi terselamat. Itu dari Kedan digunakan cuba untuk mendapatkan Pika Walkers. Namun Pika Walkers casually jalan je keluar daripada mereka kejar. Boy Mori kena kata nampak memory, namun beliau masih lagi terselamat dan juga release digunakan daripada pihak untuk melarikan diri. Tetapi damage daripada Yinzuchi dan juga Sun sangat-sangat tinggi. Satu telah pun tumpas daripada pasukan Dragonica. Sekarang ini Pika mendapatkan turret inhibitor di bahagian mid lane dan juga top lane yang akan menjadikan mangsa seterusnya. Dan lihat di mana bahagian bawah, Kimi masih lagi terselamat. Namanya menjadi masalah. Ahmad Daiko Crystal cuba untuk dijatuhkan, namun tidak berjaya kerana aslinya Hurricane Dance daripada Akai dan juga tahun depan memang tidak berjaya untuk menjatuhkan. Tetapi Crystal diberikan tumpuan dan tim Dragonica akan tersingkir daripada TNQ Esports Championship pada kali ini, memberikan laluan kepada Pika
Pika Esport untuk mara ke pusingan yang seterusnya. Pasukan Pika Esport nampak lebih kuat, nampak lebih berkuasa ketika ini. Mereka berjaya untuk menendang keluar tim Dragonica. Angelo dengan penggunaan Lilia 10.3 619 KDA beliau. Apa lagi yang boleh kita katakan? Pasukan Pika Esport punya rotation di game yang kedua lebih pantas dan berjaya untuk mengekang Abumon untuk jadi di bahagian lane, dan di mana mereka membiarkan Ahmad Daiko tak mampu langsung untuk melakukan apa-apa. Boyimon juga, yup, Esmeralda sangat sustain untuk mendapatkan shield, tetapi macam mana dia nak generate shield kalau pasukan daripada Pika Esport, Matilda dan juga Ruby menyiapkan Dominus Ice pada awal-awal minit permainan. Ini terus saja menyebabkan Boyimon, kalau dia nak sustain dekat bahagian hadapan, dengan adanya Angelo lagi, menyebabkan dia terus saja tak mampu untuk melakukan apa-apa. Dia juga menyiapkan Dominus Ice untuk menghalang regeneration yang ada, HP dan juga shield yang ada kepada Ruby dan juga Matilda. Tetapi dia tak cukup magic defense untuk digunakan mempertahankan diri dia daripada terkena damage yang besar daripada Angelo itu sendiri, Cross. Ya, inilah saya katakan di mana Angelo